Okay, Assalamualaikum semua. Boleh jelas ke suara? Nur, boleh dengar ke? Okay, clear. Alhamdulillah. Hai Tiha. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakan-rakan yang berada di rumah? Semoga semuanya sihat dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang sihat. Dan hari ini anda berlive bersama saya di Facebook Halal Academy dan saya Ashir Azman merupakan team leader training dan juga coaching di Halal Academy yang mana saya berperanan untuk mengendalikan kursus-kursus latihan serta bimbingan kepada usahawan yang memerlukan bimbingan ke arah persejilan halal Malaysia. Jadi saya kira audiens saya pada hari ini lebih kepada usahawan yang baru ingin memohon persejilan halal atau mungkin pernah memohon tetapi tidak berjaya, dan semoga perkongsian hari ini akan memberi manfaat kepada anda. Dan insyaAllah perkongsian pada hari ini kita buat santai saja. Kalau anda ada komen, ada soalan boleh komen, insyaAllah saya cuba jawab. Kalau saya tak boleh jawab, boleh rakan-rakan yang lain bantu saya juga. Okay? Jadi perkongsian pada hari ini adalah 5 tips kepada usahawan yang baru saja ingin memulakan ataupun ingin memohon persejilan halal Malaysia bagi produk ataupun premis buat kali yang pertama. Okey. Saya dah berada dalam industri halal ni sekitar hampir 5 tahun, dan pengalaman itu lebih kepada industri perhotelan, restoran berangkai dan juga produk makanan, lebih kepada F&B. Dan saya kira sebenarnya halal industri merupakan industri yang sangat interesting. Industri market sekarang ni is expanding, booming, bukan sahaja berfokus kepada local market ataupun pasaran dalaman, domestik, tetapi juga melibatkan pasaran luar negara. Kalau dulu bila kita berbicara berkenaan dengan halal, dia lebih relate, lebih dekat kepada orang Muslim. Tetapi nowadays, persepsi itu dah berubah. Di mana non-Muslim itu pun melihat persejilan halal Malaysia dengan adanya logo halal pada produk mereka, itu akan menjadi a very good marketing tools untuk attract Muslim buyers, pengguna Muslim untuk membeli produk mereka. Kenapa? Ia merupakan satu jaminan, keyakinan kepada pengguna Muslim untuk mendapatkan produk mereka walaupun mereka bukan, mereka adalah non-Muslim. Okey. Dan perlu diingatkan sebenarnya dalam persejilan halal Malaysia ini mungkin persepsi yang biasa kita dengar adalah lebih kepada halal sahaja, tak ada babi, tidak ada Arab. Okey. Suka untuk saya menekankan di sini adalah di bawah persejilan halal Malaysia, dua komponen utama yang membina asas proses persejilan halal itu adalah halal dan tayyib, iaitu halal yang dibenarkan oleh umat Islam, yang boleh dimakan, digunakan. Tayyib ni lebih kepada aspek kebersihan, aspek kualiti makanan. Okey, suka untuk saya kongsikan dengan anda semua satu ayat daripada Al-Quran. Okay, saya boleh kongsi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ard halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang bermaksud, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Jadi Allah pun dah kata dalam Al-Quran, wahai manusia, makanlah kamu makanan yang halal tayyib, makanan yang halal lagi baik. Dan ini menjadi satu seruan kepada umat Islam untuk mendapatkan makanan yang halal, makanan yang baik, dan secara tidak langsung memberi seruan kepada pembuat makanan, ya, untuk menghasilkan makanan yang bukan sahaja halal tetapi thayyib untuk dimakan, digunakan kepada umat Islam. Okey.
Uh, jadi sebagai permulaan suka untuk saya bawakan kepada anda sejarah persijilan halal Malaysia. Kalau untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menyaksikan saya di Facebook Live ni, persijilan halal Malaysia bermula pada tahun 1974, di mana waktu itu JAKIM memberi memberi sijil halal kepada produk makanan dan juga bahan gunaan. Kemudian pada tahun 1994, sijil halal diberi dalam bentuk sijil pengesahan beserta dengan logo halal. Dan pengurusan untuk permohonan persijilan halal ini pernah diberikan kepada Halal Industry Development Corporation ataupun HDC. Kemudian setahun kemudian dikembalikan balik kepada JAKIM untuk menguruskan persijilan halal ini. Dan HDC diminta untuk fokus kepada pembangunan industri. Okay, itu sedikit sebanyak berkenaan dengan sejarah persijilan halal. Dan biasanya dalam training saya suka untuk bertanya kepada audiens saya, apa beza JAKIM dengan JAIS ni? Okay, so JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, merupakan satu badan berautoriti yang berfungsi untuk menyelia proses persijilan di seluruh negara, yang mana di bawah JAKIM ada satu hub yang dikenali sebagai hub halal JAKIM. Jadi mereka yang kilang yang berada di wilayah persekutuan seperti Kuala Lumpur, seperti Waalaikumsalam Nadia. Okey, seperti KL, seperti Labuan, permohonan tu akan masuk di bawah JAKIM. Manakala pengeluar yang beralamat di negeri Selangor, dia akan bawa masuk terus ke bawah Jabatan Agama Islam Selangor di bahagian pengurusan halal. Jadi apa beza JAKIM dengan JAIS ni adalah JAKIM di peringkat persekutuan, JAIS di peringkat negeri. Dan contohnya, kilang anda berada di Melaka, maka permohonan itu akan terus masuk di bawah Jabatan Agama Islam Negeri Melaka. Okey, saya nampak ada satu soalan daripada kawan kita James Wong Tu Wui. Kilang kami memproses makanan lauk kering, bilis sotong ikan kering dan lain. Boleh kami mohon sijil halal? Boleh, kerana ada proses pengeringan. Okey, saya boleh kata untuk produk seperti lauk kering ini agak susah untuk kita dapatkan yang ada sijil halal, dan saya sangat mengalu-alukan kepada industri seperti kawan kita James ni. Kalau anda adalah syarikat memproses barangan kering, ini boleh memohon persijilan halal. Dan biasanya titik kritikal dalam pembuatan ataupun pemprosesan makanan seperti ini adalah lebih kepada aspek cleanliness ataupun kebersihan, di mana auditor biasanya akan melihat kepada bagaimana you mengeringkan ikan bilis, sotong, adakah keringkan di tempat terbuka ataupun tertutup. Okay, so jawapan saya adalah boleh. Okay, saya harap itu menjawab persoalan. Okay, Mr. James. Alright, so saya teruskan kepada perkongsian saya. Jadi bila saya menghampiri usahawan ni, saya suka untuk bertanya apa mindset mereka. Jadi mindset yang rata-rata bila saya dapat, bila bertanya kepada usahawan adalah susah, leceh, mahal, apa lagi? Susah, leceh, mahal. Itu adalah standard pendapat yang biasa kita dapat. Bagi saya, proses persijilan halal ini susah betul mungkin pada mereka yang tidak mempunyai ilmu yang betul cara untuk mohon persijilan halal. Sebenarnya bagi saya, persijilan halal ini agak direct. Cuma anda perlu ada guideline, ada bimbingan yang betul bagaimana untuk menyediakan premis, menyediakan dokumentasi anda ke arah proses persijilan halal. Dan ada juga yang mengatakan bahawa ia sangat mahal. Kalau kita boleh compare dengan badan berautoriti luar negara, sebenarnya JAKIM yurannya agak murah. Kerana yuran JAKIM adalah per application, iaitu permohonan bukan by product. So sebagai contoh, saya ada kilang keripik dan saya ada 5 keripik. Jadi yuran saya adalah disebabkan saya merupakan industri mikro, so saya hanya perlu bayar RM200 yuran. Tak kisahlah ada 5, ada 10, ada 100, tetap sama.
Jadi sebab itu saya boleh katakan sebenarnya tak mahal untuk memohon persediaan halal kerana ia adalah berdasarkan permohonan. Saya ulang, walaupun anda ada berapa ribu produk pun, satu ke dua ke, harga tetap sama. Tetapi dia akan yuran akan bergantung dan berbeza kepada jenis kategori anda. Adakah anda mikro, adakah anda kecil, adakah anda sederhana ataupun anda MNC. Okey. Alright. Kemudian ada juga persepsi yang saya kira rata-rata bila kita tanya makcik-makcik, makcik tak nak apply halal ke? Kemudian makcik tu akan cakap, saya kan orang Islam. Kenapa nak apply halal? Bukannya saya letak babi ke? Saya letak arak dalam saya punya keripik pisang. Sebagai contoh. Jadi itu adalah persepsi yang saya kira perlu diperbetulkan. Maksudnya bukan kita tak percaya kepada usahawan Bumi Putera yang buat sijil, yang buat produk makanan. Tetapi perlu dilihat sebenarnya dalam proses persediaan halal Malaysia, bukan sahaja aspek syariah ataupun aspek halal itu sahaja, ia juga melibatkan kepada aspek thayyib, kebersihan. Bila normally kalau saya dengan usahawan, kita akan buat audit lapangan, antara critical element bila kita tengok production usahawan-usahawan kecil ni adalah masalah kebersihan. Nampak sedap keripik pisang, tapi bila kita tengok, Masya Allah, kan, dengan apa orang kata, pemandangan tepung bertabur, kemudian ada bau najis tikus, ada tai cicak merata. So, di manakah kebersihan tersebut? Jadi sebab itu dalam persediaan halal bukan sekadar halal, tetapi thayyib itu juga diambil kira sebagai aspek yang utama untuk proses permohonan persediaan halal anda. Okey. Kita lebih kepada mindset. Kemudian biasanya kalau saya juga menghampiri usahawan-usahawan, satu soalan yang saya akan tanya kepada mereka adalah, why you want to apply halal for your product? Saya akan bertanya apa sebenarnya niat, the why factor yang menyebabkan mereka nak apply halal. Mungkin ada yang menjawab, sebab kawan saya apply halal, jadi saya pun nak apply halal juga. Mungkin ada yang menjawab, mungkin ini masih untuk saya expand pasaran. Mungkin sebelum ni lebih kepada jual kawan-kawan, kepada jiran tetangga, tetapi saya nak masuk ke pasar raya. Okay? Ada juga yang menjawab, saya nak sebelum ni saya berfokus kepada pasaran domestik dan sekarang saya nak fokus kepada pasaran antarabangsa luar. Itu ada juga. Kenapa saya menyentuh kepada aspek the why ataupun sebab utama kenapa nak mohon sijil halal ni adalah bila you tak faham apa why, kenapa you nak mohon halal, nak commit kepada proses pensijilan tu mungkin agak sukar. Kenapa? Kerana proses pensijilan halal bukan sekadar memerlukan komitmen anda sebelum memohon, contoh dokumentasi, premis semasa, tetapi juga selepas memohon. Komitmen itu berterusan. Kalau anda tak faham kenapa anda nak mohon halal, saya takut seandainya komitmen itu tak mampu dikekalkan selepas anda mendapat sijil halal. Sebagai contoh, yang saya boleh bawakan satu isu yang agak rapat dengan kita, iaitu isu secret recipe. Back 2015, yang mana secret recipe itu ditarik balik sijil halal disebabkan oleh isu kebersihan. Isu kebersihan, bukan isu ada babi, bukan isu ada arak, isu kebersihan sahaja. Jadi sebenarnya sebagai syarikat yang telah mendapatkan persediaan halal, adalah penting untuk anda mengekalkan operasi anda mengikut piawaian halal dan juga mengekalkan operasi anda mengikut aspek kebersihan yang sepatutnya. Okay. Saya nak tunjuk kat sini tanggungjawab selepas mendapat sijil halal tu. Sebab kita tak nak bila dapat sijil halal digantung tarik balik. Begitu juga dengan satu isu yang baru sahaja berlaku tahun lepas, iaitu isu Subway. Okay. Isu Subway viral di social media, di WhatsApp, di Facebook, yang mana digantung Subway disebabkan oleh masalah isu bahan mentah yang agak lemah dan juga isu penapis air. Okey.
So kalau boleh kita tak nak dah dapat sedia halal, you biarkan macam tu saja. Sebab itu pentingnya ataupun datangnya kepentingan wujudnya sistem jaminan halal dalam syarikat ini lebih kepada requirement untuk medium dan juga MNC untuk memastikan anda mempunyai sistem jaminan halal yang efektif, yang efisien supaya anda mampu mengawal keseluruhan the entire halal supply chain bermula raw material, production hingga ke end consumer. Okay, yang mana sistem jaminan halal ini akan berperanan menjadi satu control system untuk pastikan operasi anda memenuhi piawaian halal dan juga memenuhi polisi halal anda. Okay. Dan juga perlunya ada internal halal committee, halal eksekutif untuk memastikan integriti. Okay, boleh nampak ke? Alright. Memastikan integriti halal dijaga. Sebab kenapa menjadi halal eksekutif ini anda dibebani dengan trust, kepercayaan orang Islam kepada anda untuk memastikan produk syarikat anda memang betul halal. Sebab tu saya selalu sebut, siapa kata senang nak jadi halal eksekutif? Kan? Ada juga kawan-kawan halal eksekutif kat sini. Okey, saya akan ambil beberapa soalan. Saya dah jawab soalan Mr. James dan kemudian Encik Amar. Apa perbezaan cara permohonan untuk franchise dan chain restoran? Franchise dan chain restoran. Permohonan dia sama di bawah premis makanan. Cuma semua nampak ke saya punya internet agak problem? Okey, saya ulang, untuk franchise dan chain restoran permohonan sama di bawah skim premis makanan. Cuma untuk franchise ni kita akan susun adakah dia di bawah master franchisor ataupun di bawah owner cawangan tersebut. Betul? So kadang-kadang contoh macam mungkin isu kadang contohlah McDonald. Mungkin McDonald ada yang daripada HQ punya sendiri, mungkin McDonald ada yang cawangan. Maksudnya cawangan lain, business ownernya berbeza. Jadi skim yang sama iaitu premis makanan, cuma kita nak susun application tu macam mana. Normally untuk chain restoran ni sama ada kebiasaannya lah yang saya hadapi adalah HQ tu sendiri yang akan tolong memohon untuk cawangan. Okay, adakah saya menjawab persoalan? Alright. Okay, boleh saya teruskan? Ada soalan lain? Okay. Okey, jadi seterusnya saya akan teruskan kepada perkongsian utama saya pada hari ini, iaitu apakah 5 tips bagi mereka yang ingin memohon persijilan halal mereka. So saya ada tulis supaya memudahkan, sebab saya tahu mungkin ada di kalangan viewer saya adalah usahawan yang muda, bolehlah dengar. Tapi yang agak senior tu memerlukan sedikit visual. So saya ada sedikit bantuan visual. Cik, nampak tak saya punya papan ni? Terbalik Okay, tak apalah, sebab tu saya dapat 2 soalan. Okey, daripada Sari Baharum. Bagaimana nak tahu cara proses persijilan halal? Nak tahu proses persijilan halal? Boleh download manual prosedur persijilan halal Malaysia di portal halal www.halal.gov.my. Boleh pergi ke sampul yang keempat, dia ada 4 sampul. Sampul yang keempat, kat situ ada rujukan. So, boleh saja download dan baca. Kesemua requirement, keperluan umum, keperluan khusus ada dalam manual prosedur ni. Okay.
Kalau company ada beli mesin second hand, kan kena sertu, kena tunjuk apa bukti ke untuk sertu. Okey. Isu untuk mesin second hand normally perlu dilakukan sertu itu seandainya betul ada bukti yang mengatakan mesin tersebut in contact dengan najis mughalazah. Kalau contoh saya pernah hadapi satu situasi, dia beli second hand machine, mungkin di kedai, mungkin company tersebut adalah buat daging burger, dan mungkin daging mesin itu pernah digunakan untuk memproses daging babi sebagai contoh. So seandainya ada bukti yang jelas, yang nyata dan terang mengatakan bahawa mesin itu pernah in contact dengan najis mughalazah, maka sertu perlu dilakukan. Okay, bagaimana nak buat sertu? Biasanya pertama anda kena ada SOP sertu di dalam company anda, dan perlu ada competent staff untuk melakukan sertu, dan sertu perlu dimonitor ataupun diselia oleh pegawai Jabatan Agama Islam negeri masing-masing. Okey. Ada soalan lain? Alright. Okey, seterusnya saya pergi kepada 5 tips tersebut. Nampak tak papan saya ni rasa macam terbalik dah pula. Okey. Saya minta maaf, abaikan warna pink tersebut. Saya ada papan ni sahaja. Terbalik Okey. 5 tips persediaan halal Malaysia. Yang pertama saya akan sentuh adalah kursus. Yang kedua adalah kesediaan premis. Yang ketiga adalah kebersihan. Yang keempat dokumentasi. Yang kelima adalah bahan mentah. Jadi saya akan sentuh berkenaan dengan kursus. Okey. Elima pertama dalam tips saya adalah kursus. Kenapa kursus? Kerana kalau tak ada ilmu, anda tak tahu cara untuk menyediakan premis anda, dokumentasi proses anda ke arah persediaan halal Malaysia. Okey. Tanpa kursus, dengan adanya kursus, anda akan tahu apakah proses, bagaimanakah proses persediaan halal Malaysia itu berlaku, apakah keperluan umum, keperluan khusus, supaya anda tahu apa yang lacking, apa gap dalam kesediaan anda, untuk memastikan kalau boleh sekali apply terus dapat. Kan? Jadi biasanya untuk mereka yang baru sahaja nak memohon persediaan halal, usahawan pertama, saya sangat sarankan untuk cuba menghadiri kelas kesedaran halal ataupun halal awareness training, yang mana halal awareness training ini disediakan oleh penyedia latihan halal, dan saya sarankan untuk mencari yang merupakan penyedia latihan berdaftar di bawah Halal Professional Board seperti Halal Academy. Kita juga ada menyediakan beberapa siri training sepanjang PKP ni. So insyaAllah kita akan adakan juga latihan kesedaran halal untuk mereka yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan proses persediaan. Kebiasaannya untuk physical training, kursus ini merupakan kursus 1 hari yang mana kita akan merangkumkan topik-topik seperti asas dalam syariah, basic halal dan haram. Kemudian kita akan mengetahui ataupun kita akan sentuh beberapa rujukan halal yang perlu diketahui oleh usahawan, sebagai contoh manual prosedur. Dalam manual prosedur ni, saya ulang, dia ada kesemua proses persediaan, keperluan umum, keperluan khusus, apa tanggungjawab selepas. Jadi sangat disarankan untuk rebus, minum dan hadam. Ini saya punya cikgu punya kata kunci. Dia kena faham manual prosedur. Dan satu rujukan yang sepatutnya dibaca oleh usahawan adalah Malaysia Standard. Saya tak ada contoh. Boleh Google Malaysia Standard, tapi ia perlu dibeli daripada Department Standard Malaysia. Untuk usahawan produk makanan, kodnya adalah MS1500 2009. 2009 merupakan revision yang terbaru, iaitu tahun lepas, tahun 2019. Ya cikgu, rebus, minum dan hadam. Kata kunci untuk semua pada hari ini. Okey. Jadi itu adalah kursus. Tips yang pertama. Tips yang kedua adalah kesediaan premis. Okey, bila kita datang melawat usahawan, premis adalah satu masalah utama khusus kepada industri mikro dan juga small.
Okay, industri small dan juga micro, kerana banyak mereka adalah home based product yang dibuat di dalam rumah. Mungkin tidak ada wujudnya spesifik, apa orang kata, bukan spesifikasi, pengkhususan tempat untuk buat produk tersebut bercampur. Sebagai contoh, saya buat brownies, kat dapur itulah saya masak untuk family, kat dapur itulah saya masak brownies untuk customer. Jadi sebab itu di bawah Persediaan Halal Malaysia perlu ada requirement premise yang khusus untuk operation ataupun production anda. Jadi antara contoh, kalau biasa dalam industri small ini, mereka akan ada bengkel di sebelah rumah. Okay, bengkel tu pun boleh sebenarnya, boleh untuk ke arah persediaan halal. Cuma bila ada bengkel, kita akan lihat adakah bengkel itu sesuai ataupun tidak. Okay, kita ada soalan. Okay, daripada Sarah Nadia, kalau produk kosmetik one of these ingredient ada alkohol, lepas tak apply sijil halal. Okay. Berkenaan dengan alkohol ini, di bawah Majlis Fatwa Kebangsaan ada berkongsikan pandangan ulama ataupun mufti berkenaan dengan penggunaan alkohol dalam industri makanan. Ada beberapa kriteria untuk penggunaan alkohol tu, antaranya adalah pastikan alkohol tidak diekstrak daripada arak. Kemudian pembuatan minuman yang menggunakan alkohol itu tidak niat untuk buat arak. Dan kalau untuk kosmetik, dan juga kalau untuk alkohol, dia ada limitasi kadar yang boleh digunakan. Sebagai contoh, untuk minuman ringan 1%, tak lebih 1%. Kalau untuk food stabilizer, tidak lebih 0.5%. Jadi berbalik kepada soalan, kalau produk kosmetik ada alkohol, sebenarnya alkohol dibenarkan. Cuma kita kena tengok sumber itu daripada mana. Kalau daripada arak, maka ia menjadi najis. Najis, maka ia tak boleh digunakan. Kalau itu adalah alkohol daripada industri punya grade, maka ia dibolehkan. Kalau makanan ada limitasi, tapi kalau untuk kalau makanan dia ada limitasi dia lah. Tapi kalau penggunaan alkohol dalam bidang perubatan ataupun perubatan, mungkin tidak ada kadar limitasi kerana apa orang kata, maslahah untuk penggunaan manusia. Dan juga kalau untuk penggunaan alkohol dalam perfume tidak ada konten, kerana penggunaan itu lebih penggunaan di luar, bukannya untuk makanan, untuk dihadam, untuk diminum dan sebagainya, asalkan alkohol tersebut tidak datang daripada najis. Jadi kalau berbalik pada soalan, adakah lepas, cek balik sumber tersebut. Kalau daripada arak, maka tak bolehlah yang jadi najis. Okey. Ada soalan lain? Okey, saya teruskan. Okey, saya teruskan. So, berbalik kepada kesediaan premis, kalau industri small yang mempunyai bengkel di sebelah rumah, boleh, tapi kita akan tengok sejauh mana kesediaan bengkel tersebut. Pernah saya datang, kita buat audit lapangan, goreng tempeh di sebelah rumah. Bengkel itu setengah bata, setengah lagi kosong dan hanya ditutup dengan jaring, net. Dan netting itu agak besar. Okay, bila saya lihat keadaan macam tu, normally kita akan suggest ataupun kita akan bagi cadangan untuk tukar netting yang baru di mana diameter lebih kecil. Kenapa? Untuk mengelakkan sebarang kemasukan pest macam lalat ke, lipas ke dan sebagainya. Okey, kerana dalam manual persijilan dia tidak memberi guideline yang spesifik bagaimana premis itu perlu. Dia hanya guideline yang sangat general. Sebagai contoh, premis itu perlulah berada dalam keadaan yang kurang pencemaran silang, minimize the contamination, minimize the cross contamination, minimize ataupun prevent pest infestation into the premise.
Okey, jadi antara guideline yang kita boleh bagi adalah yang terbaik untuk memastikan bengkel tersebut bertutup sepenuhnya. So seandainya kalau ada aktiviti penggorengan, normally usahawan dia akan risau. Kalau saya goreng tempe panas bertutup dalam oven lah gamaknya, cara rasanya. Jadi boleh terbuka, tapi biasa kita akan cadangkan untuk netting berlaku, dan netting tersebut diameternya harus kecil. Pada masa yang sama dia mampu mengelakkan kemasukan makhluk perosak dan juga membantu aliran pengudaran lebih baik bila terbuka. Okey. Okey, untuk sediaan premis. Kemudian untuk premis juga antara isu yang dibawakan adalah masalah pelan lantai. Okey, ini terjadi kepada usahawan yang ada sijil halal yang ada sijil halal. Sekejap macam connection tak berapa bagus. Okey, boleh nampak ke? Okey, saya teruskan. Sorry, connection tak berapa bagus. Okey, saya teruskan kepada kesediaan premis. Jadi salah satu isu yang dibangkitkan di kalangan industri adalah pelan lantai. Dia akan tanya, Puan, pelan lantai saya ni okey ke tidak? Okey, untuk pelan lantai, apa guideline yang saya boleh bagi yang terdapat dalam manual dan juga macam standard adalah pelan lantai yang permit membenarkan proses flow yang sesuai, yang baik di dalam kilang tersebut. Sebagai contoh, premis, dalam premis ni dia ada banyak jenis pelan lantai. Dia ada I, dia ada U shape. Normally dua ini yang agak biasa dipraktikkan dalam industri. Sebagai contoh, saya tunjukkan kepada anda I shape. I ni adalah dia adalah satu flow daripada belakang sampai ke hadapan. Normally untuk I shape, pelan lantai I shape adalah loading di pintu belakang. Ini sebagai contoh saya bagi kes kilang lot kedai dari pintu belakang dan pintu depan. Boleh bayangkan loading di bahagian belakang. Kemudian dia akan masuk bidang load, dia akan bahan mentah akan simpan, storage raw material. Kemudian masuk ke bahagian kawasan pemprosesan, nak masak, nak bungkus dan sebagainya, kemudian dia akan keluar. Jadi flow itu daripada belakang sampai ke depan. Itulah yang kita gunakan terma sebagai I. Okey, I daripada belakang sampai ke depan. Kalau U pula, normally U maksudnya mungkin tidak ada pintu di belakang. So dia akan masuk pintu di hadapan. Normally kita akan memisahkan pintu untuk pekerja, pintu untuk bahan mentah, dan kemudian keluar di bahagian pintu yang berbeza. Okey. Masuk di bahagian pintu pertama, contoh loading barang, dua pintu U. Loading barang, storage, pemprosesan, pembungkusan, dia akan keluar balik di pintu yang berbeza. Itu adalah U. Kenapa perlu ada I ataupun U? Ini adalah untuk mengurangkan kadar kontaminasi. Tetapi saya ulang, ia akan berbeza mengikut kepada keadaan physical facilities dia ada, dan kita akan mengambil kira juga apa produknya dan apa proses flow. Okay, jadi apa yang saya sebutkan tadi adalah dua standard ataupun template yang selalu digunakan pakai. Tetapi apapun, kalau usahawan datang pada kita akan memahami keadaan kilang anda. Kemudian baru kita boleh nasihat daripada sudut plan layout yang sesuai dengan keadaan fizikal dan juga proses. Kerana different kilang pelan lantainya berbeza. Ada kilang yang memanjang, ada kilang yang melebar, ada juga kilang yang shop
ini merupakan beberapa bangunan kedai yang dijadikan sebagai satu kilang, ada juga. Jadi apa pun dia akan berbalik kepada anda punya keadaan fizikal, proses, produk yang dihasilkan. Okey, saya ada soalan daripada Siti Aminah Badruddin. Jika industri kecil, perlu ke para pekerja mendapat sijil khusus latihan pengendalian makanan? Jawapan saya ya. Okey, ini merupakan satu keperluan kepada pengendali makanan yang berada dalam operasi, yang terlibat dalam operasi makanan untuk mendapatkan sijil khusus latihan pengendalian makanan serta typhoid injection ataupun vaksinasi typhoid. Okay, jadi persoalan jika industri perlu ke tidak? Ya, memang perlu. Untuk khusus latihan pengendalian makanan ni hanya setengah hari sahaja, RM50. Cuma untuk semasa waktu PKP ni saya tak pasti adakah yang offer online training ataupun tidak. Okey, daripada Ustaz Amin, apa pendapat Cik jika PKP diteruskan? Bagaimana cara IKS ingin memohon persijilan halal? Okey, ini ada satu cabaran yang dihadapi oleh semua orang, saya kira. Bukan sahaja usahawan tapi juga orang perseorangan. Dan untuk industri yang ingin memohon persijilan halal, kalau ikutkan daripada portal JAKIM, mereka membuka permohonan MyE halal, dan saya nampak ada komen dari dalam Facebook itu di mana pihak JAKIM menerima penghantaran dokumentasi melalui email. Jadi apa yang saya boleh katakan, masa PKP adalah masa yang sesuai untuk anda fokus kepada dokumentasi, kesediaan dokumentasi, komplitkan apa yang perlu, dapatkan sijil halal. Tetapi mungkin daripada sudut pengubahsuaian, jika diperlukan di syarikat, mungkin agak orang kata mencabar dan limit, kerana PKP ni tak semua orang boleh bekerja. Jadi cadangan saya pada mereka yang nak memohon persetujuan halal, PKP adalah masa yang sesuai untuk anda fokus kepada kesediaan dokumentasi. Itu apa yang saya buat dengan usahawan-usahawan yang saya bimbing sekarang. Tapi ikutkan daripada pengumuman ataupun pemberitahuan di portal halal, MyE halal sistem, pendaftaran halal masih dibuka. Alright, harap menjawab soalan Ustaz Amin. Okey. So saya dah pergi kepada kesediaan premis. Okay, saya nak sentuh juga di bawah kesediaan premis untuk memastikan anda mempunyai kawasan yang bertutup, berpagar, untuk mengelakkan sebarang kemasukan haiwan-haiwan yang tak sepatutnya. Dan penting untuk merancang kedudukan premis anda, kerana pernah saya menghadapi satu pengalaman bila saya datang tu macam banyak sangat lalat. Dan bila saya buat interview bersama dengan pemilik, rupanya ada kandang lembu yang terdekat. Ada kandang lembu yang dekat, yang mana ia telah menyebabkan banyak kehadiran lalat di situ. Saya boleh kata setiap kali letak je makanan, memang lalat akan berkerumun. Jadi penting untuk anda merancang di mana lokasi, elakkan untuk buat kilang, elakkan ada premis di tempat-tempat seperti ladang lembu ke, kumbahan ke, yang akan menyebabkan pencemaran pada proses atau makanan anda. Okey. So tips yang pertama, saya ulang khusus, tips yang kedua kesediaan premis, dan tips yang ketiga merupakan kebersihan. Kebersihan merupakan satu elemen kritikal yang biasanya terjadi kepada industri kecil dan sederhana, kerana mungkin daripada sudut praktis tu mereka tidak mempraktikkan amalan kebersihan yang sewajarnya. Contoh, bila kita datang ke kadang-kadang biasalah makcik-makcik yang jual keripik, contohlah buat keripik, jual keripik sendiri, mungkin bengkel sekadar bengkel kayu, kemudian tidak ada apa orang kata kawalan makhluk rosak yang sewajarnya. So kita akan nampak adanya kesan tikus, lipas dan sebagainya. Jadi kebersihan sangat penting di dalam persijilan halal Malaysia, kerana ia merupakan elemen thayyib yang saya terangkan, halal dan thayyiban tersebut.
Okey, dan ada juga premis yang bersih, memang bersih, tetapi bila kita tanya mengenai rekod ataupun ada jadual, sayangnya tak ada. Jadi bagaimana you nak kata you mempraktikkan amalan kebersihan di syarikat seandainya tidak ada bukti seperti rekod dan juga jadual. Jadi saya sangat menyarankan kepada usahawan untuk mula praktikkan adanya jadual, adanya rekod untuk pastikan kebersihan itu sentiasa dijaga. Dan kalau auditor datang, anda boleh tunjukkan bukti rekod tersebut. Okey, persoalan pada Puan Syamsiah, Hal Akademi ada buat online training musim PKP ni kepada usahawan? Ada Puan. InsyaAllah esok kita ada training lebih kepada mesti JMP Hisab, dan kita ada Halal Assurance System training pada hari Khamis ni. Okey. Dan kita cuba untuk reach mereka yang memerlukan training dengan menggunakan kaedah online. Okey, soalan daripada Ali Fazhin, bagaimana dengan company yang menggunakan water filter? Perlu mencari halal ataupun tak perlu? Okey, soalan yang sangat bagus, soalan yang sangat relevan. Water filter merupakan salah satu daripada komponen dalam pemprosesan. Of course, you ada guna water filter. Dan sekarang ini kita melihat auditor, satu soalan FIMS auditor adalah akan bertanya water filter ada halal ataupun tidak. Jadi kalau persoalan itu, jawapan saya adalah perlu untuk mencari yang halal, iaitu water filter yang anda gunakan untuk operasi. Ada water filter yang halal, jadi perlu dapatkan pengesahan daripada supplier. So seandainya tidak ada produk spek, mungkin membantu, tetapi apa-apa pun perlu dianalisa dokumentasi produk spek tersebut. Adakah ia ada sumber yang syubhah ataupun tidak. Senang bagi saya dapatkan water filter yang ada sijil halal. Okey. Seterusnya daripada Ifwat Syahir, Puan nak tanya impak kepada industri halal sebab mass gathering dan tak dibenarkan, sedangkan training halal diwajibkan kepada semua pekerja untuk mendapatkan persetujuan halal. Macam mana pekerja nak dapatkan training? Solusinya bagaimana? Okey, salah satu kaedah yang Halal Academy offer adalah training online, secara online. Jadi saya melihat waktu PKP ni mungkin tidak selalu busy dengan operasi, adalah waktu yang sangat sesuai untuk Puan dan juga staf Puan mendapatkan training. Dan saya kira mungkin ada beberapa penyedia latihan lain juga mencari inisiatif untuk menyediakan training secara dalam talian. Jadi solusinya adalah training secara talian dalam masa PKP ni. Okey. Saya harap menjawablah. Okey. Alright, saya dah sentuh tips yang pertama khusus, tips yang kedua kesediaan premis, tips ketiga kebersihan, dan tips keempat merupakan dokumentasi. Okey. Dokumentasi penting dalam proses persediaan halal. Contoh dokumentasi adalah SSM, you ada pendaftaran syarikat ataupun tidak, lesen PBT, lesen pihak berkuasa tempatan yang mengatakan anda beroperasi, yang mana lesen PBT ni ada masalah kepada usahawan yang ada bengkel di kampung, biasanya lah. Tapi normally solusi yang kita boleh offer kepada mereka yang mungkin buat bengkel di kampung adalah untuk mendapatkan mungkin bantuan daripada ketua kampung untuk support operasi bengkel anda. Dan juga seandainya usahawan yang bernaung di bawah agensi seperti Jabatan Pertanian, Farma, juga boleh mendapatkan surat sokongan mengatakan bahawa anda usahawan MARA, yang mana ini juga turut membantu usahawan yang ada bengkel tak boleh nak apply lesen pihak berkuasa tempatan. Ini kita boleh katakan ini sebagai supporting document untuk permohonan persediaan anda nanti. Okay, selain daripada itu, dokumentasi lain yang diperlukan adalah financial statement. Kalau anda tak ada audited account, dan bank statement juga membantu untuk melihat jatuhnya kategori anda di mana. Kalau ikutkan manual prosedur untuk menentukan adakah anda di bawah kecil, di bawah mikro, kecil, sederhana ataupun MNC. Ada dalam manual ini. So boleh buka muka surat 68, saya bacakan. Kalau untuk mikro, pastikan jualan tahunan anda adalah kurang 300,000. Kalau kecil, nilai jualan tahunan 300 hingga ke 15 juta.
sederhana 15 juta ke 50 juta dan multinational adalah lebih daripada 50 juta. Kenapa pentingnya untuk anda tahu jatuhnya kategori usahawan atau kategori anda di mana? Kerana ia akan memberi impak kepada jumlah yuran yang perlu dibayar. Contohnya, anda merupakan usahawan keripik pisang, nilai perolehan kurang daripada 300,000 setahun. Jadi bila nak mohon persediaan halal, kadar bayaran 100 setahun, untuk 2 tahun maka 200. Saya ingatkan untuk persediaan halal Malaysia bagi produk makanan, tarikh ataupun tempoh validiti sijil halal anda adalah selama 2 tahun. Okey, begitu juga dengan premis. Okey, saya jawab dahulu soalan daripada Siti Aminah Badruddin. Apakah antara jawatan kuasa yang ada di dalam Internal Halal Committee? Okey. Di dalam rujukan Halal Assurance Management Guideline yang boleh didapati di portal halal, mengatakan bahawa untuk menubuhkan Internal Halal Committee ada beberapa syarat. Yang pertama, 4 orang. Di mana dalam 4 orang ni at least 4 members ya. At least 4 members, 2 Muslim from top management. Dan seorang itu adalah wakil daripada purchasing ataupun pembelian. Di mana anda boleh lebih daripada 4. Kebiasaannya, praktis dalam company adalah dia akan masukkan purchasing, human resource, wakil pada production, wakil daripada R&D, kemudian mungkin di pihak maintenance. Biasanya macam itulah. So kalau untuk susunan ahli jawatan kuasa dalaman tu, atas halal chairman. Okay, biasa halal chairman ni adalah top management yang Muslim, kemudian halal eksekutif dan kemudian wakil daripada setiap bahagian. Okey, saya harap itu menjawab persoalan. Jadi antara jawatan kuasa yang boleh masukkan adalah purchasing, human resource, production, R&D, maintenance. Okey. Okay. Berapa lama masa diambil untuk daripada Siti Aminah? Berapa lama masa diambil untuk sesuatu company mendapatkan sijil halal secara komplit? Berapakah range harga sekiranya memerlukan servis konsultan? Okey. Untuk tempoh persijilan halal, dia bergantung. Kalau JAKIM pengalaman saya lebih laju, sebulan setengah mungkin dah boleh siap. Kalau di bawah JAIZ mungkin banyak industri yang memohon beratur, jadi timeline ataupun tempoh masa itu mungkin lebih panjang. Kalau saya boleh kongsikan proses persijilan halal, kebiasaannya bila tuan-tuan ataupun puan-puan dah memohon dalam talian melalui My E-Halal, anda dah klik butang submit, hantar, dan anda perlu menghantar dokumentasi. Ada beberapa dokumentasi diperlukan ke pihak JAKIM ataupun Jabatan Agama Islam Negeri dalam masa 5 hari. Okay. Bila you dah hantar dalam masa 5 hari, mungkin 1 ke 2 minggu dia akan tengok kepada proses jugalah. Proses biasanya 1 ke 2 minggu. Akan cek balik dokumentasi yang ada, adakah ada kekurangan ataupun tidak. Biasanya ada kekurangan. Kalau ada kekurangan, auditor akan menelefon person in charge untuk dapatkan dokumentasi. Sebagai contoh, okay, bila auditor nampak sijil halal untuk tepung tak ada, okay, jadi dia akan call kepada mungkin halal eksekutif. Okay, saya nak dapatkan sijil halal tepung. So halal eksekutif kena hantar sijil halal. So kalau pegawai kata dah complete, maka dia akan diteruskan ke proses seterusnya, iaitu pembayaran charge yuran. Yang mana kalau anda merupakan kategori mikro, so anda perlu bayar 200 untuk 2 tahun. Bila dah bayar, kemudian pihak JAKIM ataupun JAIZ akan buat jadual untuk kedatangan auditor, yang mana mungkin dragnya masa penjadualan auditor bergantung kepada bergantung kepada adanya bilangan auditor. Kalau mungkin banyak yang memohon, kurangnya auditor, dia akan drag masa lah. Kalau mungkin tak banyak memohon, adanya auditor, mungkin masa yang diperlukan tu tak selama mana.
Okay, biasanya bila dah jadualkan auditor datang untuk buat audit lapangan kepada premis anda, dan kemudian kalau ada ketidakpatuhan, contoh ditemui seorang pekerja tidak mendapat daftar injection dan anda perlu menutup ketidakpatuhan tersebut, juga ambil masa 3-4 hari bergantung juga, dan once sudah tutup, auditor pihak JAIS ataupun JAKIM dia akan bawa case study pihak puan ataupun tuan ke panel board meeting. Daripada panel board meeting, bila dah meeting berlaku, dan daripada situ kelulusan akan diberikan, sama ada lulus ataupun tidak. Jadi kalau bertanya mengenai timeline, saya boleh kata 1.5 bulan ke 3 bulan, mungkin drag sampai ke 6 bulan. Kalaulah apply masa tengah Ramadan ni, mungkin dia mengganggu sikit. Banyak cuti, nak raya, mungkin audit lapangan berlaku selepas raya. Timeline yang biasanya mungkin sekitar 3 bulan, mungkin 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Okay, panjang pencerahan tersebut, harap menjawab. Okay, berapakah range harga sekiranya memerlukan service consultant? Range harga. Untuk pihak kami, biasanya kita akan tengok kepada apa yang kita boleh offer kepada usahawan. Sebab itu penting, normally kalau kami lakukan, kalau kami mendapat permintaan daripada klien, kita akan, okay, I nak buat gap analysis, I nak check readiness level you, supaya bila kita quote harga, ia adalah bergantung kepada apa yang diperlukan oleh company. Jadi kalau kata harga itu adalah bergantung kepada apa servis yang consultant perlu bagi kepada klien. Range, mungkin saya boleh, mungkin sekitar saya tak pasti pihak konsultan luar yang lain macam mana, mungkin bermula 5,000 dan ke atas, bergantung. Apa-apa pun range ini akan bergantung kepada apa servis yang kita boleh offer you. Apa gap yang kita patut bantu untuk memastikan anda bersedia. Sebagai contoh, mungkin ada company yang tak perlu training sebab dah ada training. Jadi dalam servis consultant ataupun pembimbing coach industri tak perlu nak offer training. Okay. So kalau mereka, mungkin harga tu lebih rendah berbanding dengan mereka yang mungkin tidak ada apa-apa, tidak ada training. Kita perlu offer servis training dalam servis bimbingan. Harga tu mungkin sedikit tinggi. So nak kata berapa range, dia bergantung kepada apa servis yang kita akan offer. Jadi normally kalau macam pihak saya sendiri, kita akan tengok kesediaan syarikat, apa yang kita akan offer, dan lepas itu kita akan bagi sebuah harga. Semoga menjawab. Okey. Ada soalan lain? Oh, perlu saya menjawab soalan ni. Okey. Jadi saya teruskan kepada tadi saya dah bercakap mengenai kursus, kesediaan premis, kebersihan, dokumentasi. So dokumentasi tadi agak tergantung. So dokumentasi selain daripada you perlu ada SSM, you kena ada PBT, you kena ada financial statement, surat pelantikan pekerja, kemudian kena ada IC pekerja Muslim, sijil bahan mentah, carta ahli proses produk. So itu adalah dokumentasi yang perlu. Kebiasaannya dalam syarikat, tema yang kita panggil adalah fail halal, di mana fail halal perlu disediakan syarikat mengandungi kesemua dokumen ataupun informasi yang diperlukan untuk submission penghantaran sewaktu permohonan persejilan halal ataupun dokumentasi yang perlu diperiksa oleh auditor bila datang ke syarikat anda. Dan dokumentasi yang kedua dia perlu disediakan adalah sistem jaminan halal, yang mana untuk sistem jaminan halal ini dia tidak wajib untuk kesemua kategori industri. Kategori industri seperti mikro, seperti kecil tidak memerlukan sistem jaminan halal, tetapi company di bawah kategori sederhana dan ke atas perlu ada sistem jaminan halal. So apakah sistem jaminan halal ini? Sistem jaminan halal ini merupakan satu control system, sistem kawalan yang mengandungi SOP, bagaimana anda nak memastikan integriti proses itu berjalan di sepanjang rantaian bekalan halal anda, bermula bahan mentah sehingga ke pengguna. Okay.
Alright. Dan yang terakhir adalah bahan mentah. So untuk bahan mentah, of course nak mohon halal, bahan mentah kena ada sedia halal. Tetapi tak semua bahan mentah perlu ada sedia halal. Sebagai contoh, saya bawakan keripik pisang. Case study saya keripik pisang. Nak buat keripik pisang, bahan mentah saya adalah pisang. Bahan mentah saya mungkin tepung, garam. Okay. Jadi antara tepung, garam dan juga pisang tak perlu kerana pisang ada natural ingredient. Bahasa Melayu jadi yang tak perlu ada sedia halal, termasuk juga dengan bawang, dengan cili, sayuran, ikan, ikan, buah-buahan tak perlu ada sedia halal kerana ia adalah natural ingredient. Okay. Kalau dengan tepung ni, tepung di mana bahan mentah saya pecahkan kepada dua. Kalau bahan mentah seperti ini adalah bahan mentah yang dihasilkan di dalam negara, ada cop halal JAKIM, dan bahan mentah yang dihasilkan di luar negara. Okay, contoh tepung, saya menggunakan tepung cap sawu untuk saya punya keripik pisang. Dan saya dapat beli pula dekat Econsave. Sebagai contoh pasaran Econsave, nak minta sedia halal daripada siapa? Boleh juga minta sedia halal daripada Econsave, pihak Econsave, ataupun lebih mudah adalah untuk melayari laman web portal halal dan type sahaja tepung gandum cap sawu, dia akan keluar list dan anda boleh print list tersebut. Asalkan produk halal yang digunakan anda merupakan produk halal yang berlogo JAKIM. So saya ulang, bahan mentah yang ada logo JAKIM senang sangat, hanya perlu type di laman web JAKIM, portal halal, type sahaja tepung cap sawu, tepung cap bunga dan sebagainya, dia akan keluar list tersebut dan boleh saja print melalui list tersebut. Okay, tak perlu nak bersusah payah untuk call supplier. Sebab saya faham nak call supplier ni mencabar daripada sudut timeline, kadang-kadang layan tak layan dan sebagainya. Apatah lagi apabila usahawan kecil dan mikro ni yang tak direct kepada mereka. Beli banyak di Checkers, di kedai runcit biasa, di pasar raya biasa, dan mungkin mereka juga ada kekangan untuk bagi. Ada juga usahawan yang saya jumpa, kesian, dia hanya sekadar beli di market biasa, di pasar biasa. Bila minta dekat pembekal pasar tersebut, dia tak nak bagi sebab dia tak ambil banyak pada pembekal. Jadi kat situ saya melihat cabaran usahawan untuk mendapatkan sedia halal. Tapi saya ulang, untuk produk dalam negara ada logo halal, senang saja you type dan print daripada list tersebut. Okey. Kemudian untuk bahan mentah, kategori tadi adalah bahan mentah yang berstatus logo halal. Bahan mentah yang kedua adalah yang berstatus logo halal luar negara. Sebagai contoh case study yang sama, saya nak innovate satu produk keripik pisang cheese. Cheese ni kebiasaannya kita dapat daripada luar negara, Australia, ataupun logo certification body, logo Badan Persediaan itu adalah ICCV. Jadi penting untuk faham sebagai usahawan, anda kena buat analisis bahan mentah yang digunakan. Seandainya daripada luar negara, anda kena check yang pertamanya, adakah logo halal pada cheese tersebut adalah logo halal yang diiktiraf JAKIM. Puan, macam mana nak tahu produk ataupun logo itu iktiraf JAKIM ataupun tidak? Maka anda kena cek di laman web portal halal juga. Dia ada 4 sampul. Sampul yang pertama, terdapat attachment di situ, senarai badan persijilan yang diiktiraf JAKIM. So daripada situ anda perlu tengoklah, kalau adanya logo yang sama berada di dalam list tersebut, maka ia boleh digunakan. Tetapi perlu diingatkan bahawa list tersebut, senarai tersebut akan selalu diupdate. Jadi sebagai usahawan anda perlu aware dengan kemaskini yang berlaku di bahagian untuk list badan persijilan halal luar negara itu. Dan kalau untuk luar negara, kita tak boleh nak type dalam dalam portal halal dan print. Tak. Normally kita akan minta daripada supplier, direct supplier. Yang mana saya kira cabaran juga kepada usahawan untuk call, untuk minta, kerana ia akan makan masa, tak masuk lagi. Apabila kilang tu nak renew, kena tunggu. Jadi anda tak boleh nak gunakan produk cheese tersebut. Saya ambil soalan.
Alright. Iliana Ilyas, bila ya MPPHM yang baru akan berkuat kuasa? Okay. Soalan yang bagus. Beberapa bulan lepas saya ada training dengan JAKIM. Kalau ikutkan daripada makluman, insya-Allah akan dikuat kuasa, akan dikeluarkan pada pertengahan tahun ini, iaitu manual prosedur persijilan halal Malaysia pada pertengahan tahun. Begitu juga dengan manual untuk MHMS, okay, untuk halal assurance system yang dimaklumkan pertengahan tahun ni lah. Mana perkeliling sepatutnya dikeluarkan pada bulan 4, tapi setakat ni saya tak nampak lagi, dan kita tunggu daripada pihak JAKIM lah untuk buat makluman berkenaan dengan ini. Okey, daripada Puan Syamsiah, bagaimana pembuktian kepada auditor bagi bahan mentah yang dibeli secara runcit? Okey. Setakat ni kebiasaan yang saya bimbing usahawan, yang pertamanya kena ada pembelian. Kena ada resit pembelian daripada kedai tersebut, dan kemudian kalau ia adalah bahan yang mendapat logo JAKIM, so kita hanya perlu type di portal halal dan kita minta print sijil halal tersebut. So antara pembuktiannya adalah resit, resit pembelian. Jadi penting pada usahawan, kalau anda beli bahan mentah perlu ada resit, dan resit itu akan menjadi bukti dokumentasi. Daripada Siti Aminah, kalau macam tepung bukan critical ingredient, perlu ke dapatkan supplier yang ada halal cert? Oh, halal cert hanya perlu untuk critical ingredient sahaja. Kalau kita biasa guna yang tak ada halal, boleh ke sediakan MSDS, flowchart pada spek. Okay. Tips saya untuk bahan mentah ni senang dan tak pening kepala kalau bahan mentah ada sijil halal. Kalau tepung itu ada sijil halal, senang dapatkan tepung yang ada sijil halal. Kalau ada alternatif yang ada sijil halal, teruskan ada sijil halal. Kenapa? Bila mana, contoh, saya ambil tepung, awak nak juga gunakan tepung yang tak ada sijil halal, ia sebenarnya membuka ruang kepada persoalan. Kerana walaupun disupport dengan produk spek, dengan proses flow, tetapi ia akan membuka kepada persoalan bagaimana proses itu dijalankan. Adakah penambahan komponen-komponen syubhah. Kemudian dia akan melihat juga kepada aspek cleanliness, bagaimana tepung itu dibungkus. Okay, jadi bila mana bahan mentah itu tidak disokong dengan sijil halal, ia akan membuka ruang kepada pelbagai persoalan untuk masuk. Tips saya senang, tak nak sakit kepala, nak mudah dapatkan sijil halal untuk semua bahan mentah kalau boleh. Halal cert untuk critical ingredient saja. Okay, critical lagi lah, saya meletakkan mungkin istilah wajib. Contoh seperti produk daging, berasaskan daging, berasaskan cheese, gelatin. So untuk critical ingredient, yes, perlu ada sijil halal. Kalau yang critical high risk item, saya melihat tepung sebagai high risk item, senang, mudah, ada sijil halal. Kalau dah biasa guna yang tak ada sijil halal, boleh ke sediakan MSDS flowchart pada spek? Boleh, tetapi bergantung. Okay, contoh, tepung itu disupport ataupun disokong dengan produk spek. Kena ingat, bukan sekadar terima produk spek, anda perlu menganalisis produk spek tersebut. Adakah daripada sudut ingredient, adakah sumber yang syubhah, bagaimana proses dia. Jadi dia akan, bagi saya, bila disokong bukan dengan sijil halal, dengan produk spek, dengan proses flow MSDS ni, dia akan membuka pelbagai soalan. Dan dia akan menyebabkan lebih banyak dokumentasi yang mungkin dia perlu disediakan. Bagaimana you nak pastikan betul proses dia adalah bersih, mungkin nak kena buat audit, kena buat external audit dan sebagainya. Jadi dia agak licin. Cadangan saya, kalau tak ada halal, ada alternatif yang ada halal, pilihlah produk yang ada sijil halal. Okey? Saya harap itu menjawab persoalan. Okey, so saya dah sentuh 5 tips bagaimana untuk usahawan yang baru nak bermula, dan saya bagi ekstra lagi satu tips yang keenam, iaitu komitmen. Okay, komitmen ini yang akan mengikat ke semua tips ini. Pergi kursus, pastikan premis dan keadaan yang bersedia ke arah persediaan halal,
dokumentasi lengkap, kebersihan okey, tip top, bahan mentah tak ada masalah. Jadi saya melihat komitmen adalah sebagai tips terakhir yang saya kongsikan bersama dengan anda, kerana tidak ada komitmen anda tak akan buat semua ni. Dan kena ingat Persediaan Halal Malaysia komitmennya bukan sekadar sebelum, okey, bersemangat nak sediakan premis, nak renovate, nak ubah suai, nak sediakan apa ni orang kata dokumentasi, hantar training dan sebagainya, tetapi masalahnya selepas dah dapat sijil halal begitu sahaja, tidak ada komitmen. Dokumentasi tak di-update, kemas kini jadual tak ada, tunggalankan dan sebagainya. Jadi bagi saya apa yang menggerakkan ke semua 5 tips saya adalah komitmen, dan pada usahawan yang betul-betul nak memohon persijilan halal anda, saya menyeru untuk faham apa komitmen anda sebagai usahawan yang akan mendapat sijil halal. Kerana bagi saya sijil halal itu merupakan satu kepercayaan orang Islam khususnya kepada kita, mengatakan bahawa kita menghasilkan produk yang halal dan tayyib. Jadi hargailah sijil halal anda. Okey, betul, saya setuju dengan Puan Dian. Critical must have sijil halal, high risk priority sijil halal. Kalau tak ketiga-tiga dokumen seperti produk spec, process flow dan manufacture declaration wajib ada, dan high risk recommended, sijil halal dan dokumen sokongan. Setuju? Okey, so saya kira saya dah cover untuk kesemua 5 tips tersebut, dan mudah-mudahan 5 tips tersebut mampu memberi pencerahan kepada usahawan yang baru saja nak bermula ke arah persediaan halal anda. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat, dan kita doakan supaya permohonan anda berjaya lepas ni. Okey, dan saya nak wawarkan juga kepada mereka yang mencari training, insyaAllah kita akan adakan training untuk mesti GMP dengan HACCP pada hari esok, dan pada hari Khamis ni kita ada training online untuk halal assurance system. Dan juga kita ada platform yang dikenali sebagai Doktor Halal, merupakan platform untuk kita buat one-to-one coaching kepada usahawan yang mungkin nak tahu lebih lanjut bagaimana nak nasihat daripada sudut pelan lantai, masalah dokumentasi dan sebagainya, boleh menggunakan platform Doktor Halal kita. So untuk kesemua info apa yang saya katakan tadi berkenaan servis kita, update aktiviti kita, jangan lupa untuk like dan follow Halal Academy, serta boleh layari laman web kita www.halalacademy halal-academy.com.my. Okey, saya kira itu sahaja perkongsian saya petang ini. Terima kasih kepada semua yang bersama hingga ke hujungnya. Jadi akhir kalam daripada saya, stay safe, stay healthy, pastikan amalkan praktis kebersihan yang sewajarnya. Hashtag kita jaga kita, hashtag kekal tabah, dan hashtag duduk di rumah. Dengan itu, insyaAllah kita berjumpa di lain waktu, lain masa, lain sesi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.